Ayuh sama-sama kita tadabbur beberapa potongan ayat suci Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi SAW, terutama dari sudut peristiwa nuzul Quran, yang diturunkan kepada kita, dan sejarah besar itu memberikan satu impak dalam hidup manusia itu sendiri, bahawa tiap-tiap agama sudah pasti memerlukan panduan, dan sebaik-baik agama adalah agama Islam, yang bukan hanya sekadar meliputi nilai kemanusiaan, tapi segala jenis bentuk nilai-nilai hamba, manusia, bahkan kita yang bekerja juga ada pada agama itu sendiri. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita tengok balik dari sudut penurunan Al-Quran itu, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, para ulama bersetuju bahawa penurunan Al-Quran ini daripada 3 peringkat. Itu yang kita tahu masa kita mengaji sampailah ni sama, iaitu berada daripada tahap pertama di Lauh Mahfuz ataupun di tempat khazanah simpanan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Di tingkat yang kedua dinamakan sebagai Baitul Izzah ataupun langit dunia. Di tingkat yang ketiga ataupun peringkat ketiga, iaitu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang muttafaq. Seperti mana kata Syekh Abdul Azim Az-Zarqawi dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, hanya 3 peringkat ini yang disepakati oleh para ulama, daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah langit dunia, kemudian baru sampai kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ayat yang kita kena tahu apa bukti Al-Quran itu disimpan di Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 sehingga 22, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bal huwa Quranum Majid fi lauhim mahfuz. Allah dah sebut bahawa dia iaitu Quran yang memberikan petunjuk dan ia berada di Lauh Mahfuz. Keduanya di Baitul Izzah, seperti dalam surah Al-Qadar yang kita selalu baca, ada bentuk imam kita baca lah masa tarawih itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat pertama surah Al-Qadar. Itu nak menunjukkan bahawa di Baitul Izzah. Dan yang ketiga, di peringkat ketiga sampai kepada Nabi SAW dalam surah An-Najmu, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap mengikut hawa nafsu. Setiap apa yang Nabi sampaikan semuanya adalah namanya wahyu. Tu bukti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang penurunan Quran. Adapun tarikh penurunan Quran sedikitlah berlaku selisih pendapat di kalangan para ulama. Tapi hebat para ulama kita, dia berselisih pendapat, dia tak viral. Kita hak berselisih pendapat tu hak hashtag viral. Lepas tu masuklah lagi orang kecam dan sebagainya. Islam ni tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pokok pangkal yang Islam nak tekankan ialah benda yang berlaku, bukan tarikh atau masa yang berlaku. Kita hari ni suka tengok tarikh. 22 hari bulan 2 2022 kahwin. Beli kereta, pelik kereta pula 2022 juga. Contoh nak ingat tarikh kahwin. Tak dan selang tua 3 bulan, 2-3 bulan, dah 2-3 tahun bercerai pula. Lepas tu nombor nak kat tengah. Tu orang kita. Maksudnya Islam dia taklah spesifik tarikh sangat. Tapi tak apa, kita tengok bahawa perbahasan ulama ni, contohnya Abdullah bin Mas'ud kata turunnya Quran ni pada 17 Ramadan. Ibnu Mas'ud pula kata turun pada malam Lailatul Qadar. Zubair Al-Awam pula kata turun pada 24 Ramadan. Perselisihan pendapat di kalangan para sahabat ini yang diambil hujah ini taklah menjadi kesalahan besar untuk kita melihat bahawa perselisihan itu sampai kepada perpecahan. Tapi yang paling penting berlakunya pada bulan Ramadan. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 185 pada ayat awal tadi saya baca, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi semua orang boleh terima bulan Ramadan, bulan Quran. So tak payah gaduh. Tarikh 17 ke, malam-malam Lailatul Qadar ke, kan? Malam 24 ke, tak kisah. Yang penting ulama sepakat bahawa ia turun pada bulan Ramadan. Selesai. Tutup kes. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tengok dalam hidup kita tuan-tuan, sejauh mana kita praktikal dengan Quran. Sejauh mana kita praktikal dengan Quran.
Dan cerita orang lain lah, kita sendirilah tuan-tuan. Sebelum Ramadan ni rasanya Quran pun kita tak tahu tak mana. Atau kalau main masjid surau tengok Quran bukan ada. Quran tu tersusun je di kiri, kanan, depan, belakang. Kan ada rak-rak mana-mana masjid surau Menaksah. Menaksah pula dah. Kampung tu ya. Belah kampung tu belah utara Menaksah tu surau kecil, surau kayu tu panggil Menaksah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bulan lain kita main masjid tapi tak tengok Quran. Tapi bila masuk bulan Ramadan ni, kadang-kadang terdetik dalam diri kita kan. Gang Quran, belik Quran. Hak yang rajin sikit baca Quran. Hak yang lagi rajin tadabbur Quran. Masya-Allah tabarakallah. Jadi maksudnya kita Allah bagi satu proses berjinak-jinak dengan Quran. Inilah yang kelebihan bila Allah sebut bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tahap praktikal kita dengan Quran macam mana? Mungkin di tahap yang pertama, iaitu namanya qiraatun lisaniyah. Qiraah baca dengan lisan. Itu tahap kita mungkin. Ya. Sebab mana kata ulama, bila tengok dari sudut kita ni tahap qiraatun lisaniyah ni, kita hanya sekadar baca sebab kita baru nak perbetul makhraj huruf. Nak tengok tajwid panjang pendek, melintang tak melintang. Kan? Tu kalau kita tebuk tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya tak pastilah kita boleh jawab ke tak hukum mat-mat yang ada tu. Yang pastinya mat asli, rasanya pakai ingat semua belakang. Hak lain mat lain tu kita pakai mat lintang bukan. Bukan mat lintangnya, mat melintang ke tak melintang, lintang bukan dah. Kita tak ingat lah. Tak apalah tuan-tuan. Maksudnya mungkin itulah tahap kita. Untuk kita baca dengan keadaan lisan sahaja. Baik, peringkat yang sepatutnya kita upgrade dalam Ramadan. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kata ulama, kita kena berada di satu tahap lagi, iaitu qiraatun qalbiyah. Qiraatun lisaniyah sama dah kita bulan lain dulu kita baca, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lain baca saja. Masuk Ramadan kena upgrade sikit. Qiraatun qalbiyah, baca dengan penghayatan, baca dengan tadabbur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah sekalian. Baik, peringkat kedua yang kita nak bincang berkenaan dengan praktikal kita dengan Quran, iaitu qiraatun qalbiyah. Kita baca dalam keadaan kita tadabbur, kita hayati maksudnya, kita faham, kemudian kita boleh nak beramal bersama-sama. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bagaimana Quran pula boleh membentuk jati diri kita? Orang kata bulan Quran ini bulan pendidikan. Quran itu boleh menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Bahkan para sahabat tanya kepada Aisyah setelah Nabi SAW wafat, nak tiru hidup Nabi, nak tiru cara hidup Nabi tu, lifestyle Nabi tu macam mana? Kan dia tanya. Dan Aisyah sebut apa? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. So tak ada lain dah tuan-tuan. Kita masalah bincang dari sudut akhlak, bincang dari sudut moral, basic Quran. Quran didik kita tu. Sebab tu orang bermasalah bila baca Quran, insya-Allah masalah tu kalau ada pun dia akan berkurang. Dia tak akan bertambah. Orang jahat mana pun baca Quran, dia boleh berubah jadi baik. Banyak dah tuan-tuan kisah-kisah tentang orang yang memahami Quran, orang yang mendampingi Quran jadi baik. Bahkan satu kajian yang dibuat dalam satu majalah namanya Detik Islam pada 2012 tuan-tuan. Seorang doktor di, tak silap saya, belah Amerika Syarikat tu. Nama tempat saya tak ingat. Di klinik dia, namanya Dr. Al-Qadhi. Dia orang Arab. Dia buat kajian. Dia pasang Quran masa orang mai dapatkan rawatan. Sebab bila klinik ni open, bukan Muslim saja mai. Macam kita lah, nama klinik apa? Klinik Bismillah. Yang mai tu na'uzubillah. Pakai skirt dan contohnya. Contoh. Tak kisah siapa pun, pesakit kan. Mai lah siapa pun. Dia kata bila dia pasang Quran, rata-rata yang di kalangan Muslim ni, yang mai dalam keadaan sakit, dia sementara nak menunggu tu, kan kita dengar Quran, emosi orang yang sakit ni kurang, turun. Dan rata-ratanya 97% daripada pesakit yang datang mendapat rawatan, dia pulang dalam keadaan hati yang gembira. Walaupun tahu sakit masih ada, cuma tekanan yang diperoleh itu berkurang. Sebagai contoh tuan-tuan, paling mudah, ni pengalaman saya ketika saya mengikuti guru saya almarhum Datuk Dr. Haruddin mengubat di Darusshifa. Orang yang datang macam-macam jenis datang. Hak Melayu kita ni satu hal lah. Sampai Tok Sami pun sama, mai lepang warna oranye ni tuan-tuan.
Yang mereka main jumpa Datuk Harun. Saya pun jadi confused. Bolehkah kita nak ruqyah orang bukan Islam ni? Kan? Rupanya bila lepas tu panjang cerita lah dengan dia. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan, yang datang ni semua ada masalah. Penyakit lah. Penyakit imam yang namanya penyakit fizikal, imam penyakit ruhani yang kita tak tahu, tak nampak ni. Gangguan dan sebagainya lah. Datang jumpa ni memang semuanya menceritakan perihal tu lah. Bila almarhum bagi semangat, baca doa ruqyah dan sebagainya, dia keluar. Adalah 2-3 orang tu saya jumpa, saya tanya, Pakcik sakit apa? Saya sakit darah tinggi. Ni Pakcik Mai ni, Mai mata-mata ni. Dah pergi doktor makan ubat tak berhenti-berhenti, tak putih-putih. Mai jumpa ustaz dengan aku. Jadi kan? Ni Pakcik asal macam mana? Macam nak lega orang ni. Nak lega orang. Moral of the story, satunya cuba tengok doktor-doktor, terutama pakar-pakar. Ketika dia melayan pesakit dia, apa yang dia buat? Dia akan beri senyuman. Dia akan tanya khabar dan dia tak cerita. Sakit ni tak lama. Esok mati ni. Dia tak cerita kan? Dia tahu kata pesakit tu kritikal, tapi dia cuba olah ayat dan juga keadaan tu bagi pesakit tu rasa, ada lagi ayat aku. Padahal, kau ni doa, ya Allah janganlah mati depan dia. Kan? Sebab kita tak tahu situasi tu. Orang pakar ni dia memberikan satu rangsangan yang positif. Senyum. Saya tengok Datuk Harun ni dia senyum. Kemudian dia bagi kata-kata positif. Walaupun orang tu sakit, orang tu ada gangguan. Tak ada apa ni, tak ada apa. Padahal orang tu dia dah baca ruqyah dekat orang yang pertama. Bayangkan saya duduk dalam bilik, kalau tuan-tuan pernah dapat rawatan di sana. Dia ada 3 orang. Di bilik Datuk Harun tu ada 3 pesakit datang dalam satu masa yang serentak. Dia akan pusing je kursi. Contoh macam ni. Pesakit ni 1, pesakit 2, pesakit ketiga. Orang yang duduk belakang ni tolong tolak je kursi. Dia rawat orang yang kedua. Pusing pula rawat orang ketiga. Bergiliak-giliak orang ramai. Datuk Harun. Bila dia baca ruqyah orang pertama ni, orang kedua ni rebah dah. Orang ketiga ni meraung dah. Tu Datuk Harun lah. Saya baca orang pertama, orang kedua gelak lagi. Tak makan sama lah. Maksudnya tahap saya ni biasa-biasa. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah. Bila tengok orang yang mendampingi Quran ni tuan-tuan, rupanya dia boleh memberikan nilai ketenangan. Itu di antara kajian-kajian yang dibuat, ya. Baik. Ya mungkin dalam tempoh masa yang singkat ni tuan-tuan, saya nak ambil sikit bagaimana Quran boleh membentuk jati diri manusia. Pertamanya, Quran ini adalah kalam mukjizat. Kalam mukjizat ni kalam yang bukan rekaan manusia. Dia adalah kalam daripada Allah yang disebut sebagai kalam yang boleh memberikan nilai penyembuh kepada orang yang sakit. Imam sakit yang nampak, imam sakit yang tak nampak. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau tuan-tuan beramal dengan ayat-ayat Quran, tuan-tuan akan nampak responsif dia. Kesan yang terlalu cepat. Imam yang kita nampak waktu tu, imam tidak. Saya mungkin bawa satu cerita pada tuan-tuan. Tapi bukan kerana dengan saya, tidak. Saya yakin bila guru saya ni, almarhum Datuk Harun Din dan guru-guru lain, terutama masa saya belajar di Al-Azhar Mesir, guru selalu pesan, jangan tinggal Quran dalam hidup. Setidak-tidaknya satu hari kita baca satu ayat. Satu hari baca satu ayat. Tu paling-paling kritikal lah tu. Kot duk buat sibuk sangat kan. Macam Tuan Syahrizal dulu kan. Kita sibuk ada jawatan. Sama lah saya pun. Saya jaga protokol. Saya jaga protokol di JAKIM. Saya jaga menteri. Saya jaga program-program besar. Nak kata sibuk, memang sibuk pun. Tapi janganlah buat kerja ternampak macam menyibuk ya. Padahal kita tak ada apa pun. Ada je masa nak sembahyang tu ada. Tapi cuba bayangkan bulan lain, boleh tak kita main duduk dengar kuliah macam ni? Tak boleh. Mana boleh tengah hari nak pergi makan. Tu tak kira nak membawang lagi. Tapi sekarang ni bila Ramadan ni, grup membawang tu dia hidden. Dia silent. Dia bukan live group. Dia hidden. Senyap je. Silent reader. Tak boleh ustaz bulan puasa ustaz. Kan? Tak lagi lepas ni, lepas raya kan. Menjelang hari raya. Dia sambung balik. Membawang pula tuan-tuan. Tak apalah. Itu atas masing-masing. Baik. Saya nak memetik bahawa kalam Allah ni kalam mukjizat. Sebab tu cuba tengok contoh-contoh yang pernah berlaku. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila mana adik dia baca Quran dengan guru dia, dia boleh berubah hati. Daripada hati yang begitu keras terhadap agama Islam, kerana dengan Quran, dia boleh peluk agama Islam. Ni antaranya. Begitu juga tuan-tuan, hakikat kalam mukjizat ni, siapa yang mendengar, hati dia akan rasa perasaan dia berbeza-beza. Maksudnya kita masih ada iman. Sebagai contoh mudah, tuan-tuan, kalau kita tengok ni, dengar majlis tilawah Quran. Peringkat kebangsaan dengan peringkat antarabangsa. Kan kalau dulu-dulu ni, bila ada penganjuran majlis tilawah Quran tu, tanda dia nak dekat dengan puasa Ramadan. Sekarang ni tak ada dah. Sebab PKP. Tapi insya-Allah tahun ni tilawah Quran akan berlangsung pada bulan 6. 12 sampai 17. Wa imam sampai 18 bulan di kompleks Islam ni Johor.
kat dia punya pusat Islam tu lah. Di dewan dia tu. Sebab yang akan uruskan ni adalah di bahagian keurustiaan JAKIM. Dia akan jadi main urustia dibantu oleh kerajaan negeri Johor. Sebab saya salah seorang pegawai yang terlibat secara langsung untuk penganjuran tilawah tu nanti. Tu yang tahu tu. Baik, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, cuba tengok qari'ah kita baca. Kita yang tak faham ni, kita seolah-olah terikut. Cuba ingat balik. Bila qari'ah kita mulakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Kita apa buat? Kita pun gelek kepala. Padahal kita tak baca. Seolah-olah macam kita terikut-ikut dengan bacaan tadi. Kita tak faham. Tapi seolah-olah kita faham. Pengalaman saya tuan-tuan, masa saya pergi Mekah bawa jemaah umrah dululah. Sebelum PKP lah. Ni dah PKP ni payah nak pergi pula. Tak apa. Sebelum ni, saya duduk masa solat subuh tu, imam solat subuh waktu tu adalah Imam Sudais. Baca dia sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bacaan Arab ni macam Melayu. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, saya ada satu pakcik ni sebelah tu Arab. Bila 4 ayat Quran cerita tentang balasan Allah Ta'ala terhadap orang yang ingkar perintah Allah ni, dia baca dalam keadaan syahdu. Akhirnya dia menangis. Imam Sudais, dia menangis. Bacaan kan dia bila memahami keadaan ayat Quran. Arab duduk ujung sana. Riau pula dah. Menangis. Orang Putrajaya kata crying. Menangis. Saya pun, kita ni hak yang mengaji di negara Arab ni, bukan tak faham. Cuma dia tak sampai zuk tu. Bahasa Arab lah zuk. Kalau kau uji dalam AF tu kata apa? Tak feel. Tak feel. Tak ada perasaan, tak ada jiwa. Kita tak main, tak boleh nak riau. Tiba-tiba tuan-tuan, hak Arab tu riau, pakcik sebelah saya ni riau lagi kuat. Kita dengar tu, aku tak mampu nak riau. Habis semayang tuan-tuan, dah bagi salam, zikir, wirid, baca doa. Lepas tu saya berpaling tengok kat pakcik ni. Tengok dia, muka dia macam Chinese lu. Cina lah kot. Nampak macam tu lah, orang Cina ni. Tapi bila tengok beg tu, syarikat Malaysia. Orang kita. Tengok lenyak dia tu, nama dia tu nama Melayu. Orang betul nama Malaysia. Saya pun sembang dengan dia. Sembang rancak-rancak apa? Kan? Di sana rancak, di sini rancak kan? Rancak berpahala. Bukan rancak berdosa. Sembang dengan dia. Lepas tu, saya pun tanya pakcik. Saya rasa kagum dengan pakcik. Sebab bila Tok Syekh tadi baca Quran, pakcik boleh faham sampai tahap pakcik boleh rasa takut azab Allah Ta'ala tu sendiri. Dia kata, doa bukan macam tu. Saya kata, bukan apa. Saya duduk sebelah pakcik. Saya tahu pakcik. Saya cuba nak riau tadi, tak boleh riau. Kan? Apa? Ayak mata jantan tak keluar meh. Subuh pula tu mengantuk. Tak meh. Tapi pakcik boleh riau. Dia kata, dok, bukan apa. Dia kata, saya bila Arab sebelah riau, saya tumpang riau. Dia roh riau tu. Sebelah dia riau, dia tumpang riau. Bukan sebab pakcik faham. Dok, pakcik tak faham pun. Pakcik orang kampung tak faham. Tapi sebab dengar ayat Quran tu dia baca macam seolah-olah kita takut. So kita usah pakcik pun riau juga. Nampak tak tuan-tuan? Ni kalam Allah yang mukjizat. Yang kedua tuan-tuan, ingat Quran pemberi syafaat di samping syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana akan datang pada hari kiamat pemberi syafaat kepada kita, iaitu Quran, kepada orang yang membaca dan mendampinginya. Jadi tuan-tuan, tumpang kita berada pada akhir-akhir Ramadan ni dah malam 17, 18, 19 no? 19 dah malam ni. Maksudnya tinggal 10, 11 hari lagi tuan-tuan. Jangan duk fikir nak balik raya je. Kan, saya tahu ni semua pakai nak balik raya kan. Memang tak balik raya. Memang bertugas kan. KDN kena bertugas. Immigration kena balik tempat depa. Dia pergi geng immigration katanya APC kan. Patut depa sonok. Gaji bila minggu depan? Gaji minggu depan. Patut pun. Tak apa. Keuntungan tu berganda. APC pun dapat, bonus dapat, masya-Allah. Tapi jangan lupa bonus Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan untuk kita semua. Ya? Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang baca Quran bukan hanya sekadar baca, dia faham, dia ajak. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran, mengajak pula Quran kepada orang yang sedang belajar Quran. Dan ketika terakhir tuan-tuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ingatlah bagi kita yang dalam keadaan proses nak baca,
kita tak ada masalah. Islam tak pernah larang pun untuk orang nak baca Quran, terutama pada orang yang baru nak mula-mula baca. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dalam keadaan mahir, baik bacaannya, dipuji bacaan tadi. Ya, Allah puji bacaan dia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Bagi orang yang baca Quran, yatata'ta fihi, dia baca dalam keadaan tersangkut-sangkut, terhalang. Bismillahirrahmanirrahim. Tap tak masuk gear. Surah Al-Masad tabat ya dah. Tak boleh masuk gear lagi. Tak apa tuan-tuan, jangan langsung duk tap sampai sudah. Tabatlah, tambah sikit bagi nampak laju. Kata Nabi SAW, orang yang dalam keadaan macam tu, dia dapat 2 ganjaran pahala. Satu, sebab dia baca Quran. Yang kedua, sebab dia berusaha untuk belajar baca Quran agar dia lebih mahir di masa akan datang. Jadi tuan-tuan, kita masih ada peluang untuk kita tambah baik dalam keadaan Ramadan ini. Min asbab nuzul Quran, maka tuan-tuan dan puan-puan, kita tumpang kemuliaan. Ingat tuan-tuan, Al-Quran ada kemuliaan. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, Ramadan dimuliakan. Al-Quran turun kepada Nabi SAW melalui perantara Jibril. Jibril diangkat dan diberikan satu julukan yang istimewa, iaitu Ruh Al-Qudus. Turun pula kepada Nabi SAW. Nabi diangkat menjadi sebaik-baik manusia. Kalaulah Quran yang ada kemuliaan turun di hati kita, mudah-mudahan kita tumpang dengan kemuliaan Quran, ditinggikan kedudukan kita sebagai hamba-hambanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar itu peringatan ringkas kepada kita semua. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan kebaikan atas perkongsian yang singkat dan ringkas ini. Dan mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah itu sebagai panduan dan pedoman kita bersama. Yang lemah, yang kurang datang daripada saya, mohon tunjuk ajar, mohon perbetulkan. Kalau ada kurang ataupun salah dan silap daripada saya, pertuturan sebagai manusia, mungkin ada kelemahannya. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.